Access granted. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas DKA2A ingin mengulaskan berkenaan dengan kejadian hujan. Sebelum itu, saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada Puan Nurwati dan Puan Rahimah kerana telah mengizinkan kami untuk melaksanakan tugasan berdasarkan masalah ini. Terlebih dahulu, saya ingin memperkenalkan ahli-ahli kumpulan saya. Yang pertama, Nur Amelia binti Huri, Nurul Sakinah binti Abdul Samad Ang, Nurul Natasha binti Zulkafli, Muhammad Rifki Hakimi bin Indra Iksan dan Muhammad Fikri Hoiri bin Edi Molino. Hujan merupakan salah satu perkara yang terpenting bagi kehidupan di muka bumi ini. Ia merupakan sebuah prasyarat bagi kelanjutan aktiviti di suatu tempat. Hujan memiliki peranan penting bagi semua makhluk hidup, termasuk manusia. Ianya ada disebutkan dalam beberapa ayat yang terdapat dalam Al-Quran mengenai maklumat penting tentang hujan, kadar dan pengaruh-pengaruhnya. Sekarang, mari kita kaji maklumat-maklumat tentang hujan yang termaktub di dalam Al-Quran. Menurut pandangan Islam, kejadian hujan tertulis jelas dalam Al-Quran sejak 1400 tahun dahulu, yakni dalam surah Ar-Rum ayat 48. Yang bermaksud Allah jualah yang menghantarkan angin, lalu angin itu menggerakkan awan. Kemudian Allah menyebarkan awan itu di langit sebagaimana yang dikehendakinya dan menjadikannya berkelompok-kelompok, lalu engkau melihat hujan keluar dari celah-celahnya. Maka apabila Allah menurunkan hujan itu mengenai sesiapa yang dikehendakinya dari hamba-hambanya, mereka serta-merta bergembira. Surah Ar-Rum ayat 48. Kemudian, proses kejadian hujan menurut Al-Quran dalam surah Ar-Rum ayat 48. Terdapat 3 peringkat dalam proses kejadian hujan. Berikut adalah huraian 3 peringkat yang diutarakan di dalam ayat ini secara lebih jelas. Pada peringkat pertama, firman Allah dalam Al-Quran, Allah jualah yang menghantarkan angin. Penjelasan secara saintifik, gelembung-gelembung air yang terbentuk melalui pembuihan lautan secara berterusan mulai pecah dan menyebabkan zarah-zarah air ditolak ke atas permukaan udara. Zarah-zarah ini yang kaya dengan kandungan garam kemudiannya dibawa oleh angin dan naik ke tingkat lebih tinggi di atmosfera. Zarah-zarah ini dipanggil aerosol, berfungsi sebagai perangkap air dan membentuk titisan awan dengan mengumpulkan wap air yang naik ke atas dari permukaan laut sebagai titisan halus. Pada peringkat kedua, firman Allah dalam Al-Quran, lalu angin itu menggerakkan awan, kemudian Allah menyebarkan awan itu di langit sebagaimana yang dikehendakinya dan menjadikannya berkelompok-kelompok. Penjelasan secara saintifik, awan adalah terbentuk dari wap air yang terkondensasi di sekeliling kristal, garam atau zarah-zarah halus di udara. Disebabkan titisan air dalam kumpulan ini adalah kecil dengan diameter antara 0.01 hingga 0.02 meter. Kumpulan ini tergantung di udara dan tersebar merintangi langit. Dan dengan itu, langit kini diliputi dengan kumpulan awan. Pada peringkat ketiga, firman Allah dalam Al-Quran, lalu engkau melihat hujan keluar dari celah-celahnya. Penjelasan secara saintifik, zarah-zarah yang mengelilingi titisan garam dan zarah-zarah habuk semakin menebal dan membentuk titisan hujan. Jadi, titisan yang lebih berat daripada udara akan meninggalkan gumpalan awan dan mula untuk gugur ke bumi sebagai hujan. Menurut pandangan barat pula, kejadian hujan dikenali sebagai kerupasan. Kerupasan ialah proses pelepasan air daripada awan dalam bentuk air hujan, salji atau hujan batu. Proses ini merupakan laluan penting bagi air di atmosfera kembali semula ke bumi dan kebanyakan proses berlaku dalam bentuk air hujan. Bagaimana titisan air hujan terbentuk? Awan yang terapung di atmosfera mengandungi wap air dan titisan awan yang tidak dapat jatuh ke permukaan bumi sebagai hujan kerana saiznya adalah cukup besar untuk membentuk awan yang dapat dilihat oleh manusia di langit akan mengalami proses sejatan dan kondensasi secara berterusan. Kita akan teruskan bagi isu permasalahan yang terdapat jika hujan berterusan turun. Antara salah satu permasalahan yang terkenal pada masa kini ialah bencana banjir. Bencana banjir ini tidak asing bagi rakyat Malaysia.
Hal ini dikatakan demikian kerana Malaysia adalah negara yang kerap ditimpa banjir setiap tahun. Antara contoh yang dapat dikemukakan adalah bencana ini mempunyai dua jenis, iaitu banjir kilat dan banjir monsun. Impak bagi bencana ini ialah ia boleh mengorbankan nyawa manusia, binatang dan juga alam sekitar. Jadi, hal ini memerlukan jalan penyelesaian yang sistematik dan berkesan. Antara salah satu penyelesaian yang jelas untuk permasalahan ini ialah sistem paritan yang sistematik agar pengaliran air menjadi lebih lancar. Menurut kajian saintifik, kita dapat mengetahui bahawa tamadun Mesopotamia adalah tamadun awal yang membina sistem peparitan supaya dapat mengawal pengaliran air sungai untuk menjalankan aktiviti pertanian. Manakala menurut Islam pula, tafsir yang dapat kita rujuk pada Al-Quran ialah Surah Al-Nahl ayat 15 yang bermaksud dan dia menancapkan gunung-gunung di bumi supaya bumi itu tidak goncang bersama kamu. Dan dia menciptakan sungai-sungai dan jalan-jalan agar kamu mendapat petunjuk. Sebagai contoh, pada zaman Nabi Idris alaihissalam, baginda merupakan ahli astronomi yang mencipta sistem perparitan untuk kemudahan umatnya. Baginda telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kepandaian dalam pelbagai bidang seperti ilmu kemahiran serta penciptaan alatan untuk digunakan oleh manusia. Dan sehingga kini, penciptaan alatan daripada zaman tersebut masih digunakan. Seterusnya kita pergi kepada pembinaan empangan. Empangan merupakan halangan merentangi air yang mengalir, yang menghalang, mengarah atau melambatkan aliran. Seringkali menghasilkan takungan air, tasik atau kepungan air. Kebanyakan empangan memiliki bahagian yang dikenali sebagai alur limpah atau tebat yang bertujuan membenarkan air melalui sama ada secara berterusan atau sekejap-sekejap. Kesan-kesan baik ataupun tujuan pembinaan empangan ini adalah dapat membekalkan air kepada penduduk di kawasan terbinanya empangan. Ini memudahkan penduduk di situ menjalankan kehidupan seharian mereka. Di samping itu, pembinaan empangan ini dapat mengawal banjir. Banjir selalu berlaku di kawasan tanah yang rendah. Menurut kajian saintifik, pembinaan empangan yang pertama dibina pada zaman Mesopotamia pada 7,000 tahun yang terdahulu yang bertujuan untuk mengawal haras air untuk mengelakkan kebanjiran. Seterusnya, bagi menurut Islam, iaitu empangan Merik yang dibina pada tamadun Sabah. Tamadun Sabah membina empangan bertujuan untuk air hujan dapat ditakung sebagai sumber pengairan. Seterusnya kita pergi ke pandangan ataupun menurut Al-Quran dan Hadis. Apa yang berlaku pada sabda diriwayatkan dalam Al-Quran dalam surah Sabah. Bagaimana Allah menyeru mereka makan rezeki pemberiannya dengan rasa bersyukur kerana negeri yang aman, makmur dan Tuhan yang Maha Pengampun. Tetapi mereka berpaling dan ingkar. Lalu Allah menghantar banjir yang membinasakannya dalam ayat Al-Quran. Pembentangan diteruskan dengan pemeliharaan hutan. Pemeliharaan hutan terbagi kepada dua, menurut Islam dan menurut kajian saintifik. Menurut Islam, hutan wajib dikelola menurut hukum syarak. Seperti yang kita tahu, keluasan hutan mencapai 18.23 juta hektar bersamaan dengan 55.19% daripada keluasan negara kita. Jadi kita perlulah berpada-pada dalam pengelolaan hutan seperti pengelolaan kayu balak agar ianya kekal seimbang. Yang kedua, hutan atau lebih dikenali sebagai al-ghabat termasuk dalam kategori al-milkiyah al-ammah yang bermaksud kepemilikan umum. Seperti sabda Nabi Muhammad SAW, kaum muslimin berkongsi dalam 3 hal, iaitu air, padang ragut dan api.
Seterusnya, menurut kajian saintifik pula, pembalakan secara haram patut dihentikan kerana boleh menyebabkan hakisan tanah dan mudah berlakunya banjir kilat akibat sistem tadahan yang kurang baik. Yang kedua, aktiviti menanam dapat menghalang keadaan hutan menjadi kritikal. Hal ini demikian kerana dapat mencegah banjir dan kepebusan flora dan fauna. Soalannya adalah mengapa pembalakan haram yang memusnahkan persekitaran, menyebabkan banjir dan lain-lain itu berterusan walaupun dasar-dasar itu berjalan terus. Itu yang saya nak tegaskan. Bukan ambil tindakan kecil. Dengan izin Yang Dipertua, 1.5 minit, iaitu pengalaman saya masa kita buka Universiti Utara Malaysia. Pembalakan haram berlaku. Bila ditanya, tak kelihatan katanya. Berdasarkan penyataan yang telah diajukan sebentar tadi, jelaslah bahawa aktiviti pembalakan haram di negara kita amatlah meluas dan kita haruslah mencari cara untuk menyelesaikan masalah ini agar flora dan fauna tidak diancam kepupusan dan berlanjutan sehingga ke generasi yang akan datang. Kesimpulannya, saintis hanya mengetahui maklumat terperinci tentang pembentukan hujan, struktur dan fungsinya disebabkan oleh peralatan canggih seperti satelit, komputer dan lain-lain. Ini membuktikan bahawa Tuhan telah memberikan kita cebisan maklumat yang tidak diketahui lebih 1400 tahun dahulu sehinggakan manusia dapat menggunakan akal untuk berfikir bagaimana kejadian hujan. Oleh itu, pentingnya berlaku adil dan waras dalam berfikir. Lebih-lebih lagi jika perkara yang berkaitan dengan kejadian alam yang memerlukan analisa yang halus sebelum membuat sesuatu keputusan. Dan akhir sekali, kita sebagai umat Islam perlulah mempercayai dan meyakini bahawa alam semesta ini, langit dan bumi, beserta segala isinya adalah ciptaan Allah dan berada di bawah kekuasaannya. Tidak ada yang menciptakan dan mengatur alam ini kecuali Allah Subhanahu Wa Taala.